Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit tazkirah berkenaan dengan surah Al-Masad atau Al-Lahab dengan fenomena manusia hari ini. Surah Al-Masad merupakan surah ke-111. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang mana ayat-ayatnya diturunkan di Mekah. Dan mempunyai 5 ayat. Surah Al-Masad merupakan salah satu surah terpendek dalam Al-Quran. Selain itu juga, surah ini dikenali dengan surah Al-Lahab yang bermaksud api yang berkobar-kobar, dan juga surah At-Tab berdasarkan ayat awal surah ini. Al-Masad bermaksud tali yang disimpul. Surah ini dinamakan Al-Masad kerana pada keseluruhan ayat ini Allah telah menegaskan perihal Abu Lahab yang telah dimusuhi dan melakukan pelbagai angkara terhadap Rasulullah SAW. Abu Lahab akan menerima balasan berupa kebinasaan. Allah telah berfirman bahawa Abu Lahab akan menerima balasan yang seburuk-buruknya di dalam api neraka yang marak lagi bergejolak. Manakala isterinya yang merupakan pembantu setia Abu Lahab akan menjadi pembakar kayu api yang disiksa di neraka bersama suaminya. Di samping itu, di lehernya akan dipakaikan Al-Masad, iaitu tali yang dibuat daripada sabut untuk menambahkan lagi kehinaannya. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, surah ini memaparkan kemusnahan dan nasib malang Abu Lahab yang menjadi musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasulnya di dunia. Abu Lahab dicampakkan ke dalam neraka Jahannam sebagai balasan kerana sentiasa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dia sentiasa menghalang manusia beriman kepada Allah dan rasulnya. Begitu juga dengan isterinya yang bersekongkol dengan suaminya, turut menerima azab yang pedih daripada Allah. Memandangkan dia telah menjadi pembantu setia suaminya dalam mengekalkan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam, Nabi Muhammad dan juga para sahabat baginda, maka di hari kiamat kelak dia turut menjadi pembantu untuk menambahkan azab terhadap suaminya dalam neraka Jahannam. Abu Lahab atau nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib merupakan bapa saudara Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ni, dia ni merupakan orang yang paling terkenal dan berharta pada waktu tu, dan semenjak sebelum kedatangan Islam pun dia memang terkenal. Dia dinamakan Abu Lahab sebab wajahnya yang menyala dan kemerahan. Abu Lahab ni merupakan cucu kepada Hashim dan isterinya yang cantik bernama Arwah binti Harb ibnu Umayyah yang digelar sebagai Ummu Jamil. Wanita ini merupakan adik kepada Abu Sufyan. Masyarakat Arab pada waktu itu memandang tinggi kepada pasang ini disebabkan keindahan rupa paras dan ketinggian status mereka, ketinggian status yang mereka milikilah. Farid At-Tabari menyatakan bahawa Ummu Jamil, isteri Abu Lahab ni, pernah meletakkan ranting berduri di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan pernah mengejek dan mencemooh baginda sebagai orang yang fakir, dan pernah mencari kayu api bakar yang berupa ranting-ranting untuk diletakkan di hadapan rumah Nabi supaya menyusahkan laluan baginda. Ibnu Katsir pula menyatakan bahawa dahulu isteri Abu Lahab ni mempunyai sebuah rantai emas yang mewah. Lalu baginda mengatakan, sesungguhnya aku akan membelanjakan kalung-kalung ini. Maksudnya dia akan menjual lah kalung itu untuk biaya memusuhi Muhammad, iaitu Nabi.
maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukum dia dengan tali daripada api neraka yang dikalungkan di lehernya di akhirat, sebagaimana ayat yang bermaksud pada lehernya ada tali daripada sabut api neraka. Menurut Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat ini seperti sabit diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi bahawa waktu diturunkan ayat yang mafhumnya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yakni Muhammad yang terdekat, lalu baginda pun keluar daripada rumah dan menuju Bathak, iaitu sebuah perhimpunan besar di Mekah bertempat di Bukit Safa. Rasulullah SAW lantas menyeru, "Ya sahabah," untuk ajak berkumpullah pagi tu. Penduduk-penduduk itu pun macam mula bertanya, siapakah gerangan yang menyeru, dan ada yang menjawab Muhammad. Jadi mereka ni bila tahu Muhammad, so mereka berkumpul di tempat tu. Lepas tu setelah mereka berkumpul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, pada pendapat kamu semua, jika aku memberitahu kamu bahawa terdapat tentera berkuda yang bersenjata di belakang bukit ini, adakah kalian mempercayaiku? Lalu semua daripada mereka menjawab, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Maka baginda pun meneruskan ucapannya dan menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian bahawa bahawa kalian diambang seksa yang amat pedih. Tiba-tiba Abu Lahab bersuara lantang, apakah hanya untuk ini engkau memanggil kami? Lepas tu Abu Lahab kata, celakalah kau. Lepas tu tidak berapa lama kemudian turunlah ayat ini. Jadi ini merupakan asbab turun ayat surah Al-Masad. Jika kita lihat surah Al-Masad ini berkaitan dengan masyarakat hari ini, masyarakat sering memisahkan kisah ini dengan diri mereka. Kisah dalam Al-Quran ini sebenarnya menceritakan kisah-kisah atau sifat atau sikap kita yang Allah cuba gambarkan melalui beberapa watak dalam Al-Quran, yang mana sikap ini melambangkan diri kita. Kalau kita tengok kisah Abu Lahab ni dengan isterinya, boleh tak seseorang tu tahu tentang kisah Abu Lahab ni melalui apa-apa? Jawapannya boleh melalui sirah-sirah atau karya-karya sirah untuk melihat apa yang Abu Lahab dan isteri dia buat. Tapi apabila Allah merakamkan sesuatu dalam Al-Quran ni, bermakna ada sesuatu yang penting yang Allah cuba beritahu kepada kita. Berbalik pada surah ni, Allah tidak menceritakanlah secara langsung tentang Abu Lahab ni, tetapi Allah menceritakan apa punca dia berlaku, apa punca Allah melaknat Abu Lahab ni. Okey. Bila kita baca surah ni, kita kena juga fokus pada apa sebenarnya yang ada pada Abu Lahab ni. Selain tu juga, apa kaitan Abu Lahab dengan kita? Mungkin cerita Abu Lahab ni mengingatkan kita supaya jangan bersikap seperti Abu Lahab. Apa yang Abu Lahab buat? Merujuk kepada ayat pertama surah Al-Masad, iaitu Atabat Sada Abi Lahab Wazab, yang maksudnya binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah bersama. Maksud kedua-dua tangan yang dimaksudkanlah apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, apa yang diusahakan Abu Lahab selama ini telah membinasakan oleh satu sikap Abu Lahab, iaitu pada ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yang bermaksud harta dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ayat kedua ni nak menceritakan dia merasakan apa yang diusahakan, macam anak-anak, harta yang dia miliki, pangkat, kedudukan dan semuanya yang dia ada tu, dia merasakan cukup untuk dia bergantung. Serta dia merasakan dia tak perlu pun agama yang dibawa oleh Muhammad ni, iaitu Islam. Dan kita boleh tengok sifat tu kadang-kadang ada pada diri kita. Contohnya bila kita bekerja, kita dapat banyak duit, dalam masa yang sama kita solat, kita tak laksanalah kewajipan sebagai seorang Muslim, dan kita berfikir, apa guna aku solat? Apa guna aku solat, apa guna aku buat kewajipan ni, tapi masih apa yang aku buat ni masih dapat. Sama je kalau aku tak solat ke, aku solat ke, macam tu. Jadi kat sini ia dapat membentuk satu pemikiran bahawasanya melihat kejayaan di dunia ini dan hanya bergantung kepada duit, bukan bergantung
bergantunglah kita ni sebagai hamba Allah untuk kenal Allah. Jadi itu yang kita kena belajar dari Abu Lahab ni. Dalam surah yang sama, Allah juga merakamkan kisah isteri Abu Lahab iaitu Ummu Jamil menerusi ayat keempat yang berbunyi wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang bermaksud dan juga isterinya seorang pembawa kayu api. Ayat ini nak ceritanya bahawa kayu api tu bukan dia bawa kayu api tu. Kayu api yang dimaksudkan di sini ialah kiasan, iaitu orang yang mengandung domba, yang menyebarkan fitnah. Tadi dapat kita lihatlah sikap manusia pada hari ini dekat media-media sosial kan, umumnya mereka ni menyebarkan fitnah, menjadi batu api terhadap sesuatu yang terjadi pada hari ini. Macam bila ada something dekat mesti nak komen yang buru-buru. Tapi mereka ni dalam masa-masa dia tak sedar yang sebenarnya mereka ni sedang menyebarkan fitnah dan mengapi-apikan lagi hal tersebut. Sedangkan orang atau hal yang terjadi yang terjadi tu tak berlaku, atau apa-apa kesalahan tu dia tak buat pun, tapi satu dunia kecam, benci, hina, mengumpat dan sebagainya. Jadi ini antara sifat Ummu Jamil yang kita belajar bahawa sifat ini menyebabkan tak berbaloi pun hidup kita, dan ini menyebabkan diri kita dicelakakan oleh Allah. Apa guna kita buat semua ni? Jadi surah ini bukan sekadar kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, tetapi kisah ini sebenarnya membentuk karakter manusia, tindakan manusia, tindakan apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya kita tak buat.